Selamat kembali. Hari ini kita akan belajar tentang proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata. Untuk pengetahuan anda semua, proses pembentukan kata juga dikenali sebagai proses morfologi. Terdapat 4 proses pembentukan kata. Yang pertama, proses pengimbuhan. Kedua, proses pemajmukan. Ketiga, proses penggandaan. Dan yang keempat, proses pengakroniman. Kita mendalami dulu proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan. Proses pengimbuhan merupakan satu proses untuk membentuk kata terbitan. Semua kata terbitan dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Biasanya, kata dasarnya menerima imbuhan sama ada awalan, akhiran, sisipan atau apitan. Kata terbitan dapat tergolong dalam kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Imbuhan dapat dikategorikan kepada 3, iaitu imbuhan bagi kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Dan semua imbuhan ini melibatkan 4 aspek, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan bagi kategori golongan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Jadual ini merupakan imbuhan awalan bagi golongan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Terdapat juga imbuhan asli dan imbuhan pinjaman. Sila ambil perhatian. Jadual ini merupakan imbuhan akhiran bagi kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Terdapat juga imbuhan asli dan pinjaman. Ini merupakan imbuhan apitan bagi golongan kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Akhir sekali bagi imbuhan sisipan. Terdapat 4 fungsi pengimbuhan. Yang pertama, pertukaran bentuk kata, iaitu bentuk tunggal tukar kepada bentuk terbitan. Contohnya, perkataan membaca telah bertukar menjadi kata terbitan apabila menerima imbuhan awalan mem. Sama juga dengan perkataan berlari telah menerima imbuhan awalan ber. Manakala perkataan kepandaian adalah menerima imbuhan apitan ke-an. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengekal golongan kata, iaitu selepas menerima proses pengimbuhan, kata dasarnya masih mengekalkan golongan kata yang sama. Contohnya, perkataan raja dan kerajaan masih kekal dalam golongan kata nama, iaitu selepas menerima imbuhan apitan ke-an. Seterusnya, perkataan tulis dan menulis masih kekal dalam golongan kata kerja selepas menerima imbuhan awalan men. Satu lagi contoh iaitu perkataan cantik dan secantik masih kekal dalam golongan kata adjektif. Perkataan cantik menerima imbuhan awalan se. Fungsi yang ketiga adalah pengubah golongan kata, iaitu kata dasar tidak mengekalkan golongan kata yang sama selepas menerima proses pengimbuhan. Contohnya, perkataan nyanyi telah bertukar daripada golongan kata kerja kepada golongan kata nama selepas menerima imbuhan akhiran ang. Begitu juga dengan perkataan membersihkan
telah bertukar menjadi golongan kata kerja daripada kata adjektif selepas menerima imbuhan apitan mengkan. Begitu juga dengan perkataan menghadiahi telah bertukar daripada kata nama kepada kata kerja apabila menerima imbuhan apitan meng-i. Fungsi yang keempat adalah menghasilkan makna yang berlainan, iaitu maksud kata asalnya akan berubah atau berlainan selepas menerima imbuhan. Contohnya, perkataan batu bermaksud kalian bukan logam, tetapi selepas menerima imbuhan awalan menjadi membatu telah bermaksud diam sahaja. Seterusnya kita lihat perkataan balik yang membawa maksud kembali. Apabila menerima imbuhan awalan tera menjadi terbalik telah membawa maksud menjadi sungsan. Sama juga dengan perkataan alam yang membawa maksud dunia telah berubah maksud apabila menerima imbuhan apitan pada kata dasarnya iaitu peng-an. Cikgu mengenaraikan semula keempat-empat fungsi perimbuhan. Semoga anda dapat ingat. Kita teruskan dengan proses pemajmukan. Proses pemajmukan. Proses pemajmukan adalah merangkaikan dua kata dasar atau lebih. Kata majmuk yang dihasilkan adalah bersifat sama seperti satu perkataan dan membawa makna tertentu. Terdapat tiga jenis kata majmuk. Yang pertama, rangkai kata bebas. Yang kedua, istilah khusus dalam bidang ilmiah. Akhir sekali, kiasan, iaitu simpulan bahasa. Kita teruskan dengan proses penggandaan. Proses penggandaan. Kata ganda dihasilkan dengan mengulangi atau menggandakan kata dasar, sama ada kata dasar tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Terdapat 4 proses penggandaan. Yang pertama, proses penggandaan penuh. Proses penggandaan penuh adalah proses menggandakan kata dasar dengan sepenuhnya. Sila lihat contoh-contoh yang telah disenaraikan. Seterusnya, proses penggandaan semu. Kata ganda semu berbentuk seperti kata ganda penuh, tetapi kata itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa gandaan. Seperti contoh kura-kura, anai-anai dan sebagainya. Diikuti proses penggandaan separa. Proses penggandaan separa adalah proses menggandakan sebahagian daripada kata dasar. Akhir sekali, proses penggandaan berentak. Dalam proses penggandaan berentak terdapat 4 jenis. Yang pertama, pengulangan vokal. Kedua, pengulangan konsonan. Seterusnya, berentak bebas. Akhir sekali, berentak bersisipan. Proses pembentukan kata yang terakhir iaitu pengakroniman.
Proses pengakroniman. Akronim terhasil dengan cara menggabungkan bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan sehingga menjadi satu perkataan baharu. Akronim dapat ditulis dan dilafazkan sebagai satu perkataan. Akronim juga tergolong dalam kata tunggal. Terdapat 5 jenis proses pengakroniman. Yang pertama, gabungan huruf awal beberapa perkataan. Contohnya ABIM, iaitu nama penuhnya Angkatan Belia Islam Malaysia. Proses pengakroniman yang kedua iaitu gabungan suku kata dengan suku kata beberapa perkataan. Contohnya motel, iaitu motoris hotel. Seterusnya, gabungan suku kata beberapa perkataan dengan huruf awal perkataan. Contohnya Uni KL, iaitu Universiti Kuala Lumpur, diikuti gabungan suku kata dengan perkataan penuh. Contohnya Purata, iaitu Pukul Rata. Akhir sekali, gabungan bahagian-bahagian kata secara bebas. Contohnya cerpen, iaitu cerita pendek. Ini merupakan rumusan bagi proses pembentukan kata. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi.